gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk tugasan CTU pada kali ini, kumpulan kami akan mengupas isu berkenaan dengan kes pembuangan bayi. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu saya, Adila binti Umar Azmi, Nur Dalila binti Sopi, seterusnya Norida binti Abdullah, dan akhir sekali Nurul Hafizah binti Sa'ad. Kes pembuangan bayi merupakan satu perbuatan meninggalkan bayi yang baru lahir, sama ada bayi tersebut masih hidup ataupun telah meninggal dunia di mana-mana tempat secara sengaja ataupun berusaha menggugurkan kandungan dengan menggunakan pelbagai cara. Isu pembuangan bayi ini juga dianggap sebagai satu tindakan yang tidak waras kerana individu tersebut sanggup meninggalkan, mencampak atau membuang bayi yang baru lahir sama ada hidup ataupun mati di sesuatu tempat secara sengaja. Perbuatan ini juga menunjukkan bahawa individu tersebut ingin lari daripada tanggungjawab yang disebabkan oleh perbuatan yang kurang moral seperti zina, rogol, hubungan seksual yang berlaku secara rela ataupun tidak. Isu pembuangan bayi juga selalu menjadi tajuk utama di dada akhbar dan ianya menular di media sosial. Menurut PDRM, statistik yang dilaporkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat pada tahun 2019 adalah sebanyak 125 kes dan purata kes pada tahun 2018 hingga 2021 adalah sebanyak 10 bayi dalam masa 1 bulan. Pada fasa pandemik COVID-19 dan pasca COVID-19 iaitu sekitar tahun 2020 hingga 2022, sebanyak 256 kes telah direkodkan. Isu pembuangan bayi ini kita dapat lihat seperti tiada penghujung kerana terdapat beberapa kes berkenaan dengan isu ini pada tahun 2023 iaitu sekitar bulan Mei, Jun dan Julai dan didapati di beberapa kawasan di Malaysia. Kebanyakan golongan yang terlibat adalah pada peringkat usia 18 hingga 25 tahun tetapi ada juga yang melaporkan pada usia 14 hingga 16 tahun serta 26 tahun ke atas. Dan ini pula adalah antara lokasi utama menjadi sasaran golongan yang terlibat dalam kes pembuangan bayi iaitu tempat pembuangan sampah, tandas, loji kumbahan serta tempat yang tiada rakaman visual kamera litar tertutup. Tempat-tempat ini dipilih adalah bertujuan untuk menutup perbuatan terkutuk golongan tersebut daripada mata manusia. Assalamualaikum, nama saya Norida. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan faktor permasalahan dalam isu pembuangan bayi. Okey, di sini terdapat 5 faktor yang menyebabkan isu ini berlaku. Yang pertamanya adalah kehamilan yang tidak diingini disebabkan oleh faktor yang tidak bersedia secara fizikal, emosi dan kewangan. So apabila mereka ini mempunyai masalah tersebut, mereka akan rasa terbeban dan perlu bertanggungjawab dalam membesarkan anak dan mendorong mereka dalam pembuangan bayi. Untuk poin yang nombor 2, faktor yang nombor 2 adalah berkaitan dengan stigma sosial. So stigma sosial ni adalah bila mereka yang mengandung ini kehamilan yang luar nikah, lepas tu kehamilan yang remaja akan menyebabkan seseorang itu malu, takut apabila masyarakat atau keluarga yang tahu bila mereka mengandung. So mereka akan rasa takut bila di reject oleh keluarga. So mereka akan rasa bila ada bayi ni akan menyusahkan diorang, tak ada orang nak terima diorang, apa expectation orang pandang dia. So itu adalah faktor yang menyumbang kepada pembuangan bayi. Okey, untuk faktor yang ketiga
adalah berkaitan dengan ketidakupayaan kewangan. So berkaitan dengan kewangan lah. So dari segi kewangan ni, bila seseorang tu rasa mungkin mereka ni takkan dapat sediakan penjagaan yang baik. Bila mereka ada baby ni, dia akan terabai. So bila tak ada duit, so diorang ni tak boleh sediakan makan, pakai, tempat tinggal atau perawatan lah kepada bayi tu. So mereka fikir dengan buang bayi tu akan selesai masalah mereka. Okey, faktor yang keempat ni adalah berkaitan dengan kurang pengetahuan berkaitan cara merancang kehamilan. So bila mereka ni kurang pengetahuan berkaitan merancang kehamilan ni, itu terjadinya kehamilan yang tak diingini. So bila diorang ni tak merancang, tak ada ambil kontraseptif, so itulah yang terjadinya sekarang. Dan faktor ini juga akan memberi kesan kepada masyarakat lah. Bila mereka ni kurang pengetahuan berkaitan dengan kontraseptif, so mereka ni tak dapatlah merancang kehamilan. Itu salah satu sebab yang menyebabkan faktor pembuangan bayi. Okey, faktor yang terakhir adalah keganasan dalam perhubungan. So bila terdapat keganasan dalam perhubungan, mereka ni yang mengandung atau yang hamil luar nikah ataupun yang pasangan yang dah berumah tangga pun, tapi bila dia menghadapi pasangan yang bermasalah, so mereka akan rasa stres. So akan ada tekanan, kenapa dia boleh mengandung, so tak ada support daripada pasangan. So itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan mereka yang mengandung ni akan rasa down, so akan rasa tertekan, so mereka akan stres. Dan diorang akan ambil cara ni lah, dengan cara membuang bayi, so akan boleh selesaikan masalah. So bila ada paksaan daripada pasangan ataupun daripada keluarga, so mereka ni akan rasa itulah jalan yang paling mudah untuk diorang selesaikan masalah dengan cara membuang bayi. Seterusnya, mari kita lihat kesan-kesan permasalahan ini terhadap individu, masyarakat dan juga negara. Pembuangan bayi mempunyai kesan yang signifikan terhadap individu, masyarakat dan juga negara secara keseluruhannya. Pertama, kesan terhadap individu ialah individu yang membuang bayi boleh mengalami kesan emosi, psikologi yang serius, seperti rasa bersalah, trauma dan depresi. Mereka juga boleh mengalami masalah kesihatan mental untuk jangka masa yang panjang. Manakala bayi yang dibuang atau ditinggalkan juga mempunyai risiko kesihatan dan keselamatan yang tinggi. Mereka boleh mengalami keadaan yang mengancam nyawa seperti hipotermia, kelaparan dan juga dehidrasi. Kesan terhadap masyarakat. Pembuangan bayi mewujudkan masalah sosial yang kompleks. Masyarakat biasanya melihat sebagai tindakan tidak bertanggungjawab dan memberikan stigma sosial kepada individu yang terlibat. Pembuangan bayi dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan kekhawatiran dalam masyarakat terhadap masalah kehamilan dan perawatan bayi. Hal ini dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap individu yang menghadapi situasi sulit berkaitan dengan kehamilan. Dan yang terakhir adalah kesan kepada negara. Pembuangan bayi boleh memberi kesan ekonomi yang sangat ketara kepada kerajaan. Kerajaan mesti membelanjakan sumber untuk menangani masalah-masalah ini, termasuk mengendalikan sistem untuk mengendalikan kanak-kanak terbiar, menyediakan perkhidmatan, perubatan dan psikologi dan juga mengambil tindakan undang-undang terhadap pelaku pembuangan bayi. Jika pembuangan bayi berlaku secara besar-besaran, ini boleh mengganggu keseimbangan dan demografi dan mengurangkan pertumbuhan penduduk. Ini boleh memberi kesan kepada pembangunan sosial dan ekonomi negara secara keseluruhannya. Hukum. Sama ada membuang bayi itu di tempat selamat dalam keadaan hidup atau tidak, hukumnya tetap haram. Ini dijelaskan melalui firman Allah dalam surah Al-Nisa ayat 93 yang bermaksud, dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam.
Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatkannya serta menyediakan baginya azab seksa yang besar. Pembunuhan terhadap bayi tersebut akan merosakkan agama, jiwa dan keturunan. Assalamualaikum, dan sekarang saya akan memberi keterangan tentang berkaitan dengan cara untuk menyelesaikan permasalahan kes pembuangan bayi. Seperti yang kita sedia maklum, remaja merupakan pelapis dan penentu jatuh bangunnya sebuah negara di masa hadapan. Namun, gejala sosial yang menghantui remaja pada masa kini amat menggerunkan kita. Antaranya adalah gejala pembuangan bayi yang dari hari ke hari semakin membimbangkan. Saban hari kes pembuangan bayi terpampar di dada-dada akhbar dan di kaca-kaca televisyen. Hal ini mestilah dibendung dengan kadar segera sebelum ianya menjadi lebih serius. Kejadian buang bayi ini seharusnya sudah lebih dari cukup untuk membuka mata masyarakat bahawa salah laku seksual semakin merebak. Persoalan utama sekarang bukanlah untuk menunding jari kepada siapa yang paling bersalah dalam hal ini, tetapi bagaimana ianya boleh diatasi. Pertama adalah kita perlu menerapkan pendidikan dan kesedaran kepada lapisan remaja dari peringkat sekolah lagi. Penerapan pendidikan kesedaran ini diberikan kepada remaja yang khususnya berada di peringkat sekolah ini supaya mereka lebih faham apa akibat jika berlakunya masalah sosial ini, apakah akibat daripada permasalahan tersebut. Jadi bila kita menerapkan kesedaran dan memberi pendidikan kepada mereka semasa mereka di usia yang mentah lagi, mereka lebih faham dan itu akan membuatkan mereka lebih sedar akan tindakan yang mereka akan lakukan. Adalah salah satu langkah yang boleh diambil oleh kerajaan adalah menyediakan perkhidmatan kesihatan yang mampu milik bagi mereka yang sedang mengalami masalah mengandung luar nikah, supaya mereka ini tidak berasa takut, tidak berasa terpinggir untuk mendapatkan rawatan. Anak remaja yang mengalami ataupun terjebak dalam masalah sosial dan anak remaja yang sedang mengalami masalah kandungan luar nikah juga, mereka ini tidak seharusnya dipinggirkan, tetapi mereka ini harus diberi sokongan sosial dari segi psikologi, dari segi rasa ada tempat untuk mereka berlindung. Jadi permasalahan kes pembuangan bayi ini dapat dibendung secara tidak langsung. Pihak kerajaan juga harus menekankan penguatkuasaan undang-undang supaya ini dapat menjadi kesedaran dan motivasi kepada semua lapisan masyarakat, di mana jika mereka berasa ingin membuat sesuatu perkara yang tidak baik, mereka akan berfikir serentak apakah permasalahan ataupun tindakan undang-undang yang mereka akan hadapi jika mereka melakukan masalah sosial tersebut. Pihak kerajaan juga harus menyediakan penjagaan alternatif kepada anak-anak remaja khususnya yang ingin mempunyai niat untuk membuang bayi atau sebagainya. Mereka mempunyai tempat untuk meletakkan bayi mereka di bawah penjagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan mereka tidak membuang bayi di merata-rata.
penglibatan masyarakat dalam permasalahan kes pembuangan bayi ini sangat-sangat digalakkan supaya bukan sahaja dapat mengurangkan permasalahan kes pembuangan bayi, malah dapat meningkatkan kesedaran dan meningkatkan lagi silaturahim sesama masyarakat yang bertanggungjawab dalam membendung permasalahan kes pembuangan bayi ini adalah yang pertama ialah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat iaitu JKM, di mana mereka bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada anak-anak luar nikah yang tidak diingini supaya mendapat perlindungan yang sepatutnya, kerana anak-anak ini mereka tidak mempunyai kesalahan tetapi mereka seharusnya dijaga dengan penuh kasih sayang. Selain itu, mereka juga perlu menangani isu-isu yang berkaitan kanak-kanak seperti penempatan anak luar nikah. Contohnya jika ada keluarga yang ingin mengambil anak luar nikah ini sebagai anak angkat, mereka harus mengikuti prosedur yang ditetapkan. Antara NGO lain yang terlibat dalam menangani isu pembuangan bayi ialah Yayasan Orphan Care. Yayasan Orphan Care ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO di Malaysia yang memberi tumpuan kepada kanak-kanak yang terbiar, anak yatim dan kanak-kanak yang memerlukan. Matlamat utama Yayasan Penjagaan Anak Yatim adalah untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan holistik kanak-kanak di bawah jagaannya. Antara tujuan Yayasan Orphan Care ialah awareness, transform, advancement, salvation, society change and collaboration. Kesimpulan, isu pembuangan bayi merupakan masalah serius yang mengancam nyawa dan kesejahteraan kanak-kanak yang tidak berdosa. Tindakan ini melibatkan pengabaian keganasan, pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Pembuangan bayi ini juga mempunyai akibat jangka panjang yang merugikan, baik untuk bayi yang ditinggalkan dan masyarakat secara keseluruhan. Bagi mengatasi isu ini, pendekatan menyeluruh diperlukan, melibatkan kerjasama antara kerajaan, masyarakat dan institusi berkaitan. Adalah penting untuk mewujudkan persekitaran yang menyokong dan melindungi hak kanak-kanak serta menggalakkan kesedaran tentang kepentingan tanggungjawab bersama untuk mencegah pembuangan bayi dan menyediakan alternatif yang selamat untuk ibu-ibu yang menghadapi situasi yang sukar. Sekian, itu saja daripada grup kami. Terima kasih.